Baik, pelajaran kita sampai di muka surat 21 tentang hakikat sifat nafsiyah. Ya. Maka adalah hakikat sifat nafsiyah itu iaitu wa haqiqatun nafsiyati hiyal halu al-wajibatu lizati ma damat az-zatu ghairu mu'alalati bi'illati. Artinya bermula sebenarnya hakikat sifat nafsiyah itu iaitu hal yang wajib bagi zat. Di sini zat Allah Ta'ala lah. Selama ada zat itu, tiada dikeranakan dengan satu kerana, tidak ada disebabkan dengan satu sebab atau satu kerana. Memang itulah yang dimiliki oleh Allah SWT. Yakni zat Allah Ta'ala itu tiada dengan satu kerana dan tiada dengan satu sebab. Bukannya kerana apa ada ia zat itu, dan sebab apa ada ia zat itu. Kenapa? Kerana Allah ini sifatnya qadim. Ya, qadim ni tidak ada permulaan. Sedia adanya. Tak macam kita ada permulaan. Ada mak ayah kita, ada kita. Mak ayah kita ada tok nenek kita, maka ada mak ayah kita. Dia begitulah bersambung-sambung gitu. Tapi Allah ni sedia ada qadim sifatnya. Ya, bukannya kerana ada apa maka dia ada, itu tidak. Dia dulu yang ada. Dan sedia, adanya itu sedia. Dan sebab apa ada ia zat itu, ialah yang ada sendirinya, tiada ia diadakan oleh yang lainnya. Kerana tiada yang lainnya daripadanya, dia sahaja yang ada. Ya, yang pada masa itu dia hanya sendirian, itu yang ada tunggal sendirian. Alam ini tidak ada lagi. Alam ini dicipta baru olehnya. Di mana awal-awal yang dicipta itulah nur Nabi kita Muhammad SAW ataupun roh Nabi kita Muhammad SAW. Awalu ma khalaqallahu nuri wa fi riwati ruhi. Awal-awal makhluk yang dicipta Allah Ta'ala itu ialah rohku ataupun nurku, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ini nur dulu ataupun roh dulu, roh Rasulullah dulu dicipta. Ya, kemudian baru cipta yang lain. Dicipta roh-roh malaikat ke, roh nabi-nabi rasul-rasul dulu, sebenarnya termasuk roh kita. Itu yang dikatakan roh kita ni dicipta lebih dahulu daripada jasad kita, dan bersamaan. Masanya tu bersamaan dengan roh umat-umat yang dahulu. Cuma bila turun ke dunia, dilahirkan ke dunia, dia berperingkat-peringkat. Dan kita dipilih sebagai umat Muhammad SAW. Alangkah beruntung bertuahnya kita. Ya, umat-umat dulu kalau boleh diminta kalau boleh lahir sebagai umat Nabi Muhammad, tapi tak dapat. Kita dapat. Sebab di yaumil qiyamah besok kita ditimbang dulu, dikira dulu. Kalau masuk syurga pun masuk dulu. Itu kelebihan umat Muhammad. Betul dalam dalam Al-Quran sebab macam mana? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Kamu dicipta sebagai sebaik-baik manusia. Tapi kena buat kerjalah, menyeru pada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman dengan Allah. Jangan benda-benda mungkar kita sokong. Ialah kita sebagai manusia kadang-kadang tersilap langkah sebab kita bukan Allah Ta'ala, tahu luar dan dalam. Kadang-kadang kita terkelincung juga, tengok luarnya baik, kita sokong dia. Tapi bila dah tahu dalamnya macam mana, janganlah sokong dia balik. Patah baliklah. Gitulah, jangan terus sokong dia. Kena cari maklumat lah. Bukan nak kita nak selidik keburukan orang, tidak. Yang tak boleh kita selidik ni keburukan apa? Jiran tetangga kita, sahabat-sahabat kita, yang dia orang biasa, bukan nak jadi pemimpin, itu maksudnya. Tapi kalau nak jadi pemimpin, kena tengoklah akhlaknya macam mana, janji macam mana. Tapi alhamdulillah dah tombang dah. Allah Maha Kuasa, tengok. Itu nampak sangat macam mana kalau dia pegang kuasa, macam mana keadaannya. Kemaruk kuasa, rakus kuasa. Macam mana peristiwa-peristiwa pemerintahan komunis. Kata 13 hari, kata 14 hari. Lebih kurang macam itulah. Pada tahun 48 ke 49 dulu. Kita pun rasa belum lahir lagi kan. Macam mana tok nenek kita cerita dulu. Memang zalim sangat. Dia ambil, diconlik ini pak imam, ni ulama-ulama diconlik. Bawa masuk hutan tak balik. Ingat cerita Tun Hanim Umar, bekas KPN. Pak saudara dia depan mata dia belah perutnya. Jadi dia sampai sekarang tak akan sokong benda ni. Tak kisahlah jawatan dia apa sekarang tu, janganlah kita fikir yang itu. Dia fikirkan bangsa ni. Paling-paling bangsa. Ya? Bila bangsa kita Melayu ni, biasalah bangsa Melayu agamanya Jadi dengan Islam Ta'ala.
Tapi dengan cerita nak buat dia tak percaya juga kat parlimen, lantaklah kau. Kau macam apa ni? Burung pungguk lah. Rindukan bulan. Bulan ke atas juga tak turun-turun. Muhyiddin ni bapaknya Pak Kiai. Pak Kiai Haji Muhammad Yassin, dia ada pondok. Di Muar ni ada 2 pondok terkenal, satu Gresik Pasir Maji lah. Gresik ni pengasas dia Pak Kiai Samsudin. Ni Pak angkat Sultan Johor yang arwahnya dulu, yang mangkat tu. Bapa angkat dia. Yang keduanya ini Pak Haji Muhammad Yassin ni, dia Pak Kiai. Sebab tu dia kalau berucap, baca Al-Quran ke baca hadis, lancar aje. Bapaknya Pak Kiai. Ya? Sultan pun suka dia. Masa kena pecat dulu kan, dia suka, dia balik disambut. Tapi alhamdulillah saya respect dulu dengan Najib. Najib ni tengok dia, terbuka. Dia boleh buat ulasan, dan ini rezeki dia. Kita sokonglah dia. Ni masa dia dapat. Tengok, bermakna terbuka hati, minda terbuka. Tapi yang kawan kita tak terbuka minda dia. Itu yang pelik tu. Baik ya. Jadi kerana tiada yang lainnya daripadanya, dia sahaja yang ada, seperti sabda Nabi SAW, wa kanallahu wahdahu wa lam yakun ma'hu syai'un. Artinya, dan telah ada Allah Ta'ala itu seorangnya atau sendiriannya, dan padahal tiada ada menyertanya suatu yang lain. Jadi masa itu dia sendirian, dia tunggal. Alam tidak ada, langit bumi tidak ada, makhluk tidak ada, semua tidak ada. Yang ada hanya dia sendirian, ya, tidak ada yang lain. Maka segala tanda wajib adanya itu dengan dalil nakli. Dan nakli ini diambil dari Al-Quran, ya. Apa di antara yang disebut dalam Al-Quran tentang wujud Allah Ta'ala atau penciptaan langit bumi ini? Allah ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah lah yang mencipta 7 petak langit dan bumi dengan sebenarnya. Jadi Quran ini sebagai apa? Sebagai sumber hukum yang pertama, takkan kita nak ingkar, walaupun satu huruf pun tak boleh ingkar, apatah lagi satu ayat. Ya, itu jelaslah. Itu di antara dalil naklinya. Ataupun dalam surah Ali Imran disebutkan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Lebih kurang 190 ke 191 surah Ali Imran yang akhir tu. Ya. Sungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang itu ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang yang berakal. Surah Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Tengok disusun Al-Quran cukup cantik. Baca pula dengan betul, bertajwid, berlagu pula tu. Tapi saya respect sungguh tu yang dapat juara yang peringkat kebangsaan tu, matanya buta. Baca huruf Braille tu, tapi suaranya lonak merdu, lagunya sedap. Baik. Dan dalil akli, dan juga berpandukan dalil akal kita. Dan ada pun dalil akli pada menyatakan wajib adanya itu, iaitu segala dalil yang telah tersebut dahulu itu. Dan sebab ayat Quran yang kita bacakan di muka surat 4 kan banyak tu. Ya. Itu dalil di antara dalil naklinya. Dan hadis Nabi dan juga ada hadis Rasulullah. Apa di antaranya? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Pikirkan kamu segala yang dijadikan Allah Ta'ala dan jangan kamu pikirkan pada diri zat Allah Ta'ala itu. Banyaklah hadis-hadisnya, ya. Itu sebagian yang kita baca tu. Adapun dalil akli pada menyatakan ada Allah Ta'ala itu bersifat dengan wujud, maka itu alam ini. Ini paling kurang yang perlu diketahui, perlu diberi perhatian oleh orang-orang mukmin, orang Islam. Ya, bila Allah tanya, bila ada orang tanya apa tandanya wujud Allah Ta'ala, maka jawab yang mudah, ada alam ini. Jangan itu pun tak boleh jawab. Sebab ini dalil akli yang tidak perlu huraian-huraian, tak perlu.
Kalau senyap tak boleh jawab, bermakna tak boleh jawab, tak tahu. Dosa lah. Sebab ini dalil akli ini dia wajib diketahui oleh semua orang Islam. Kalau nakli ni maknanya berat lah. Diambil daripada Al-Quran atau hadis Rasulullah. Ya. Dan dia perlu diketahui hanya secara ijmal saja. Kalau dalam satu qaryah kita ni, penduduk kita ni, satu qaryah ada salah seorang yang tahu, maka yang lain lepaslah. Dia semacam hukum apa? Fardu kifayah. Tapi dalil akli itu fardu ain. Wajib diketahui oleh setiap orang Islam tentang wujudnya, apa tanda wujud Allah Taala. Maka jawab dalil akli tadi, dalil akal. Ada alam ini. Siapa yang boleh cipta alam ini? Kecuali Allah Taala. Ya? Maka kerana bahawasanya kalau ada alam ini baharu dengan sendirinya, padahal tiada ada Tuhan yang membaharukan akan ada alam ini, nescaya tetaplah bahawa ada salah satu dua pekerjaan yang bersamaan keduanya. Katakanlah orang yang berpandangan alam ini, bahawasanya alam ini baru, tapi dia baru dengan sendirinya, berubah-ubah tu barulah. Baru dengan sendiri, tak ada Tuhan yang baru-barukan dia. Ya? Maka apa dia punya, apa ni nisbahnya? Saya tetaplah bahawa ada salah satu daripada dua pekerjaan yang bersamaan keduanya, seperti ada dengan tiada. Boleh terima tak akal kita kalau kita kata benda itu ada dan tak ada? Tak boleh terima. Dia akan ada pada salah satu masa dan tidak ada pada satu masa yang lain. Atau kita katakan kipas angin ini tak gerak, tak diam. Boleh terima tak? Tak boleh terima. Dia tak gerak tapi tak diam. Tak betul lah. Dia mesti kalau tak gerak dia diam. Ada masa dia gerak, pada masa yang lain dia diam. Sebab alam ini bila kata baru, dia berubah-ubah. Kita pun tak menyangka kadang-kadang musim panas hujan. Yang biasa musim hujan panas pula. Itu kerja siapa tu? Kerja Allah SWT. Termasuk kita lah. Makan sedap, tiba-tiba sakit perut. Makan sedap, masa makan tak ingat. Kenapa? Allah baru-barukan kita. Berubah-ubah dari semasa ke semasa. Dari peringkat kanak-kanak, ya, dari peringkat bayi pada kanak-kanak, kepada kanak-kanak yang sudah masuk akal balik, kepada remaja. Akhirnya sekarang dah lutut dah longgar, mata dah layu. Perubahan-perubahan itu kita tak nak, tapi Allah yang bagi macam itu, proses-proses kehidupan macam itu. Jadi semualah macam tu. Tengok tiba-tiba dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, maka diletakkan satu penyakit coronavirus. Lumpuh habis. Dia bukan China saja lumpuh, Singapura pun lumpuh. Hampir seluruh dunia lumpuh. Penerbangan habis semua. Hotel-hotel tak laku. Tengok. Hotel tak laku, penerbangan pun tak laku sangat. Agak berapa peratus yang turun? Hampir mungkin dalam 78% habis. China lumpuh. Kalau dibagi 3-4 bulan lagi habis bankrupt China tu. Sombong sangat. Dan seperti gerak dengan diam bersamaan keduanya itu. Pada mungkinnya sama ada menyamai ia bagi taulannya, ya. Sama ada hendak ada keduanya lagi melebih-lebih atas taulannya itu dengan tiada sebab yang melebihkan dia daripada taulannya itu. Tak merasabahlah. Macam mana pun kalau berkawan, ada seorang lebih sedikit, ada seorang kurang sedikit. Tak ada sama kedua-duanya siapa. Sampai katakan nak masuk dalam musabaqah, mesti dinilai. Katalah markah sama, maka apa yang lebih, apa yang kurang? Tajwidnya ke, fasahahnya ke, lagunya. Dia ada kira-kiraan tu. Ya. Kalau yang paling utama katakan tajwidnya, maka tajwid yang ini 92.3, yang ini 90.3, maka dia ambil 92. Yang lebih tadi dia kerana lebihkan tajwidnya. Padahal markah keseluruhannya sama, tapi kena cari satu johan. Bukan macam itu hari berganza tu. Gegar berganza, juara 2 orang. Dia cerita nak kurangkan dia punya hadiahnya. Pasal juara berapa? 100,000, nombor 2 50,000. Nombor 3 30,000, jet tu nombor 3 30,000. Jadi juara 100,000 bagi 2 lah 50,000. Jadi sejimat duit 50,000. Dengar cerita lah. Mentor macam tu juga, juara 2 orang. Itu boleh lah, ya. Tapi Al-Quran dia ada tahap-tahapnya.
Dia ada apa? Fasahah dia, lagu dia, tajwid dia. Macam apa ni, suara masuk suara. Suara ni siapa yang nak bagi? Kurniaan Allah Taala. Kau boleh buat lagu macam mana pun, asalnya puncanya dari suara. Kalau suara sedap, memang apa pun lagu dia boleh buat. Ya. Tapi kena belajar, lagu kena belajar. Taranum kena belajar. Dia tak datang sendiri, tak ada. Ada Bilal tempat saya tu, Bilal Saib tu, yang sekarang pergi ke Subang Jaya jadi Bilal sana. Suara sedap, suara galau, merkara, merdu. Tapi dari si lagunya dia kurang. Dia sampai 3 step aja. Lagu ni sampai 7-8 step. Nada dia paling tinggi. Tapi dia 3 step, tak boleh naik lagi. Maka sesakat di kampung aja lah. Di kawasan aja lah, tak pergi mana-mana lah. Arwah Ustaz Mustafa tu tengok, yang biasa jadi wakil Selangor tu pun, bila peringkat kebangsaan pun dia tak menang kan. Tak pernah jadi juara kan. Setakat Selangor je. Ada yang lebih hebat lagi. Ini nak cerita pasal inilah musyarakah ni lah. Dan tiada sebab yang mengurangkan taulannya itu daripada dirinya, dengan tiada sebab yang mendapatkan boleh bersamaan keduanya, ada berhimpun keduanya itu, maka iaitu mustahil. Ya, pada bicara akal mustahil, kerana pastilah ada sebabnya yang boleh mengurangkan dia dan melebihkan dia, dan ada sebabnya yang menidakkan boleh ada bersamaan berhimpun keduanya. Maka adalah sebabnya itu takluk kodrat dan iradat Tuhannya. Jadi kita ini bertakluk dengan kodrat dan iradat Allah Taala. Itulah yang menidakkan dia dan mengadakan dia. Itulah yang menidakkan atau mengadakan dia. Di antara seorang ulama dengan seorang ulama tak sama ilmunya. Walaupun sama-sama ilmu yang sama, tapi tentulah ada tinggi rendahnya. Rasul-rasul pun, ya, ada yang lebih setengah dengan setengahnya. Yang paling tinggi makamnya Rasulullah sebagai penghulu segala rasul, penghulu segala anbiya. Sayyidul anbiya wal mursalin bermakna penghulu nabi-nabi dan rasul-rasul. Wali-wali pun begitu juga. Wali ada masing-masing martabatnya, ada makamnya masing-masing. Yang mana yang paling tinggi makamnya ialah Sultanul Auliya, raja segala wali. Begitu juga orang awam ada masing-masing dari martabatnya. Pada sisi Allah Taala lah yang kita nilaikanlah. Apalah, itulah yang menidakkan dan mengadakan dia, dan iradat Tuhannya inilah yang menentukan salah satu dari keduanya itu. Tiada iradat Tuhannya itu menentukan boleh berhimpun ada keduanya itu. Bermakna kalau kita melihat gerak diam, ada tiada, jauh dekat, ini semua ketentuan daripada iradat Allah SWT. Dia menentukan. Walaupun nampak benda kecil, tapi semua ini di bawah takluk kodrat iradat Allah SWT. Ya. Dan tiada iradat Tuhan itu menentukan boleh berhimpun ada keduanya itu sama sekali pada masa yang satu. Takkan boleh berhimpun keduanya itu pada masa yang satu. Tak ada, ya. Sebab ditentukan oleh iradat Allah SWT. Apa iradat? Kehendak Allah Taala. Bahasa kita kehendak lah. Makanya telah alam baharu. Maka tiap-tiap baharu ini pastilah ada Tuhannya yang membaharukan adanya. Maka itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Tuhan kita, itulah Tuhan yang kita sembah, yang kita mohon perlindungan, minta pertolongan, itulah dia. Baru-baru ini ada satu video dikeluarkan oleh seorang ustaz. Selama ini kita beranggapan Tuhan itu satu, sebenarnya Tuhan itu dua. Keliru kita, kalau tak mengaji keliru kita. Saya kata betul lah. Tapi kita disuruh ambil Tuhan yang satu, bukan yang dua itu. Yang dua apa? Hawa. Jangan kita dalam masjid Tuhan kita Allah Ta'ala, kita keluar aja ikut nafsu kita, maka jadi Tuhan yang kedua lah. Betul lah, ya. Wala ta'budu ilahaini, tengok, jangan kamu sembah Tuhan yang dua. Ya. Bila ilahaini itu ditambah ya dengan nun, bukan dua saja, bahkan lebih pada dua. Dia jamak, dia kalimah jamak. Termasuklah Tuhan disembah oleh Hindu, oleh Tok Pekong. Itu yang kita tolak. Yang kita nak ambil qul huwallahu ahad. Jadi kalau tak mengaji, cerita dengan orang tak mengaji, dia tak faham. Memang ini sesat ni. Tapi kalau cerita dengan orang mengaji, dia faham. Kita disuruh ambil Tuhan yang satu, bukan Tuhan yang dua, yang kedua, ketiga bukan. Hawa nafsu kita ni, jangan kalah dengan hawa nafsu kita. Kena kawal dia. Afamani takhadha ilahahu hawa. Tengok, jangan sekali-kali kamu mengambil Tuhan hawamu.
Tuhanmu yang daripada hawa tu. Hawa kita sebut hawa nafsu lah. Ya. Jadi sama sekali tidak berlaku berhimpun satu benda itu pada masa yang satu, maka nyatalah alam baru, maka tiap-tiap yang baru itu pastilah ada Tuhannya yang baharukan adanya, maka itulah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang asa pada memerintahkan suatu dengan kodrat iradatnya. Tuhan yang asa, yang tunggal, yang merintah sesuatu itu dengan kodrat dan iradatnya. Itu yang Allah ini takluk apa ni, dengan kita ni takluk kodrat iradat. Ya. Mana gerak kita, kerja kita, pertuturan kita, semua dalam kawalan kodrat iradat Allah SWT. Cuma kalau yang baik kita sandarkan itu daripada Allah Ta'ala. Kalau kadang-kadang berlaku suatu pertuturan yang kurang baik, itu kita salahkan nafsu kita sendiri, salahkan diri sendiri. Itu bukan daripada Allah. Sebab Allah, memang Allah cipta jahat, lawannya baik. Tapi tak disuruh kita pilih yang jahat. Benar lawannya dusta. Kita disuruh pilih yang benar, jangan pilih yang dusta. Dusta ni menipu lah. Menipu tu dusta lah tu. Jangan disuruh pilih yang menipu. Jangan kita memilih yang penipu. Sebab itu dosa. Itu bohong. Kerana bahwasanya segala alam menetapi ia bagi arad yang baru itu. Arad ni sifat. Ya. Segala alam ini dia menetapi bagi arad yang baru itu, iaitu bergerak dan diam. Itu lawannya. Jadi dalam satu masa itu salah satulah ada dengan tiada dan lain-lainnya. Maka pada bicara akal, tiap-tiap menetapi akan segala arad yang baru itu pastilah ia baru seumpamanya. Maka pada akalnya, pada bicara akal, sesuatu yang menetapi sifat yang baru, maka pastilah dia baru juga. Kerana mustahil yang baru itu boleh menetapi ia akan yang qadim sedia adanya. Mustahil. Jadi kalau macam Allah Ta'ala, kalau kita fikirkan, dia tak gerak tak diam macam mana? Wallahualam. Itu jangan fikirkan. Itu tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Fikirkan kamu tentang kejadian Allah, jangan kamu fikir tentang zat Allah. Sebab dia berlainan dengan kita. Kena yakin aja lah, sebab itu hadir Rasulullah. Kalau tak yakin, jangan pula kita orang Islam. Ya? Adapun dalil akli, tiada yang menyatakan segala arad itu baru kerana sudah nyata dilihat dengan mata kepala kepada berubah-ubahnya. Itu dalil akal kita. Ya, yang mengatakan bahawa arad itu baru kerana sudah nyata kita lihat dengan mata kepala kita kepada berubah-ubahnya segala arad itu. Segala sifat-sifat itu, ya, daripada ada kepada tiada dan daripada tiada kepada ada. Masa kita muda dulu, mak kita ada, ayah kita ada, kadang-kadang sempat jumpa tok nenek kita. Sekarang ada. Dah tak ada sekarang. Satu dijemput. Ya. Dah dijemput ni, yalah, sempat juga kita jumpa. Saya sempat jumpa tok saya 2 orang. Ayah pada mak seorang, ayah pada ayah saya seorang. Ayah pada mak ni ketika saya umur mungkin 7-8 tahun je, baru masuk sekolah. Dia janji, Mal besok musim sekolah besok atuk belikan kasut. Dia tak sempat. Tapi perkataan yang macam itu saya pegang tu. Ya. Walaupun tak sempat, dia tak sempat nak belikan kasut sekolah saya. Dulu kasut sekolah faham-faham je lah. Kita pakai kasut apa? Kasut raya tu, warna coklat. Kalau dah rosak tu dah terpaksa pakai slipper Jepun, ya. Tak sempat dia nak belikan. Yang atuk sebelah bapak, dia umur dia panjang. Ya, sempatlah saya hampir bujang lah, remaja lah, baru dia meninggal. Tapi nenek yang sebelah bapak tak jumpa saya. Dia orang jumpa juga kita. Dan kita jumpa pula anak-anak kita, jumpa cucu kita, dah ada cucu dah. Dia dah cucu dah. Tengok berubah apa. Ya, tok nenek tak ada, mak ayah tak ada, ganti cucu pula. Sempatlah bermesra dengan cucu-cucu kita. Baik, ya. Itu berubah-ubahnya. Daripada ada kepada tiada dan daripada tiada kepada ada. Maka kepada bicara akal, tiap-tiap yang berubah-ubah itu baru, ya. Maka nyatalah sekalian alam ini baru sifatnya, baru dia. Kita semua barulah. Dulu gagah lari 100 meter, kalau pergi tawaf sa'i, setengah jam tak sampai, selesai dah. Tawaf sanggup kat atas tu, Sekarang sanggup tak agak ke atas? Punya letih, ya.
Pusingan sekali, pusingan tu berapa? 15 minit, 20 minit sekali pusing. Kali 7 lah. Tak sanggup kita. Ya? Naik skuter. Skuter pun lama juga. Bukan boleh 10 minit siap tak? 10 skuter ni sama aja. Kita naik, turun tu dah. Dekat setengah jam lebih dah. Tu turun naiknya. Ya? Nak pusing sekali pusing tu pun maks 10 minit juga tu. Yang 1 jam lebih lah gitu gini. Naik skuter ni lebih baik kat bawah tu. Jadi saya rasa juga takat dulu lah, insyaAllah akan datang kita sambung syahadan, ya. Jadi kita takkan ini minggu pertama kita baca tauhid, minggu ketiga tu kita baca tasawuf min tanbihul ghafilin, atau mungkin diselang-seli dengan fiqh. Ya, supaya yang kurang faham tu lebih jadi faham lah. Sebab ajaran-ajaran sesat ni macam-macam. Baru-baru ni ada yang bertanya dengan saya, Ustaz ni sah tak ni saya sembahyang di sebelah seorang hamba Allah ni. Dia baca surat Al-Fatihah ni, Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kata mana sah pula? Dia sudah tak ikut susunan Quran. Baik ikut susunan tu wajib tu. Ikut tertib tu wajib, bukan mu'alad bukan. Tu wajib, bukan syarat bukan. Dia wajib. Ya? Tak tahu dia mengaji kat mana tak tahulah. Nak kata macam mana? Tak betul lah tu. Ya, tapi ambil wudu semua okey, pakaian lengkap. Mungkin ajaran sesat mana tak tahulah. Ajaran sesat ni di mana-mana pun ada, di mana-mana pun ada. Nak kata macam mana kita? Jadi sekadar itulah untuk hari ini. Ini pun sebagai permulaan kita berjumpa ni. Mudah-mudahan kuliah-kuliah dapat kita teruskan, ya. Dan tak lama sebulan lagi pun kita akan, sebulan lebih lagi kita akan menghadapi Ramadan.